Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran ibadat darjah 2, masuk dalam pelajaran 3. InsyaAllah kita akan belajar tentang wuduk. Kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wassahhil lana abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pengertian wuduk. Wuduk artinya membasuh atau menyapu anggota yang dimulai dengan niat. Anggota wuduk ni dah ditentukan dah. InsyaAllah yang akan kita belajar sebentar lagi. Anggota wuduk. Ada anggota wuduk yang wajib, ada anggota wuduk yang sunat, dan ada syarat-syarat membasuh anggota wuduk tersebut. Serta basuh dengan tertib. Wuduk memadai dengan melaksanakan fardu-fardu wuduk sahaja. Wuduk yang sempurna ialah menyempurnakan fardu-fardu wuduk, sunat wuduk, mengikut syarat-syarat dan tertib serta meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini yang fardu wuduk. Yang ni wuduk yang memadai, ni wuduk yang sempurna. Kalau lakukan wuduk yang fardu, ia sekadar memadai, sah. Tapi kalau wuduk yang sempurna, dia ada perkara sunat dalam tu, ada syarat-syaratnya dalam tu, tertib, dan tinggalkan perkara yang makruh. Kalau tinggalkan perkara yang makruh pun boleh menyebabkan wuduk itu sempurna. Fardu wuduk. Ada satu, yang pertama, berniat. Niat di dalam hati. Kalau niat, kita sebut nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Kalau itu kita lafazkan niat. Itu ikut mulut. Tapi kalau dalam hati itu yang wajib. Niat yang wajib adalah niat dalam hati. Kita lintaskan dalam hati kita, kita cakap dalam hati kita, kita nak berwuduk. Yang kedua, membasuh muka. Basuh muka ni wajib. Basuh muka ada had kawasan muka yang akan kita pelajari nanti. Daripada hujung rambut atas hingga ke bawah dagu. Bawah dagu iaitu bawah tulang gigi, daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri semua basah. Itu had muka. Dan ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Ni had basuh tangan dia. Basuh tangan bukan sampai pergelangan. Kalau sampai pergelangan, itu perkara yang sunat. Ni membasuh tangan yang sampai ke siku. Bahkan dilebihkan. Yang keempat, menyapu kepala. Menyapu kepala. Sebahagian daripada kepala ataupun keseluruhan kepala. Ataupun 1/4 daripada kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Ini basuh kaki juga wajib. Fardu. Yang keenam, tertib. Tertib hendaklah daripada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Barulah namanya tertib. Dia tidak melakukan mula-mula dia basuh kaki dahulu, lepas tu baru niat, lepas tu basuh tangan, lepas tu kepala. Tidak. Dia kena ikut
susunan yang telah ditetapkan ini, 1 hingga 5 hingga 6 tertib. Dan di dalam celah-celah yang wajib ni boleh dimasukkan perkara-perkara yang sunat. Contoh seperti sebelum berniat, dia basuh tangan, baca bismillah, basuh tangan, basuh berkumur-kumur, basuh air dalam hidung, kemudian dia basuh muka sambil berniat. Sunat-sunat wuduk. Yang pertama, menggosok gigi. Dituntut setiap kali bila nak berwuduk gosok gigi. Bukan sahaja kita gosok gigi, kalau disunatkan dalam Islam 1 hari 5 kali. Sebab wajib kita berwuduk 5 kali. Sekurang-kurangnya 5 kali 1 hari. Yang kedua, menghadap kiblat. Bila kita nak berwuduk, cuba dapatkan kedudukan badan kita tu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mula apa-apa, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum basuh tangan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Bila dah lepas basuh bismillah, kita basuh tangan. Sebelum kita buat apa-apa dahulu, kita kena basuh tangan dahulu. Sebelum kita buat apa-apa, kita kena basuh tangan dahulu sampai ke pergelangan tangan. Kemudian dah basuh tangan, tangan dah bersih, ambil air, kita berkumur-kumur. Kemudian ambil air lagi, masukkan air ke dalam hidung, menyedut ke dalam hidung dan menghembuskannya semula, bukan telan. Yang ketujuh, menyebut lafaz niat wuduk dan lafaz niat wuduk. Kita sebut dalam hati. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Kalau kita sebut maknanya itu perkara yang sunat. Tapi kalau yang dalam hati, itu wajib. Menyebut ni ikut mulut. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sebab apa kena sebut? Sebab memudahkan kita lintaskan dalam hati. Menyebut ni kita ikut mulut. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Tapi dalam hati kita kena sebut juga, aku berwuduk, aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dalam hati tu bahasa Melayu sahaja. Senang cerita, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala ni, kita ikut mulut. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala ni dalam hati. Baik. Yang ke-8, menyelati air ke celah-celah jari, tangan dan kaki. Bila kita basuh tangan, basuh kaki, kita kena celah-celah jari tu kita kena gosok. Celah-celah jari kena gosok. Kalau basuh tangan kanan, jari tangan kanan kita gosok menggunakan jari tangan kiri. Kalau basuh kaki, kita gosok gunakan jari paling kecil, jari kelingking paling kecil, tangan kiri. Yang ke-9, menyapu sebahagian kepala. Sebahagian kepala sahaja ataupun 1/4 kepala ataupun sebelah depan kepala, bahagian jambul saja ataupun kiri pun boleh, kanan kepala boleh, belakang kepala boleh, atas kepala boleh. Tapi yang lebih cantik, yang lebih sempurna, dia basuh keseluruhan kepala. Sunat-sunat wuduk seterusnya. Yang ke-10, membasuh telinga. Basuh telinga ni serentak, dua sekali. Jari telunjuk sebelah dalam telinga menyentuh pada lubang telinga, jari ibu jari sebelah luar telinga kita tolakkan ke atas. Jalankan daripada bawah, tolak ke atas. Letak ibu jari tu sebelah bawah telinga, tolak ke atas. Yang ke-11, menyelati air ke janggut yang tebal. Kalau janggut tu tebal, diselati supaya kulit di bawah dagu ni kena air wuduk dan janggut semua basah dengan air wuduk. Itu sunat. Yang ke-12, mendahulukan anggota sebelah kanan dari sebelah kiri. Okay, kita biasa buat dalam Islam, biasa amalkan daripada sebelah kanan. Sebab wuduk ni benda yang, amalan yang ibadah. Kita dahulukan daripada sebelah kanan. 13, membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. 14,
berturut-turut, iaitu tidak lama terpisah antara satu keadaan dengan berikutnya. Jangan diselang dengan berbual-bual, nanti takut lama sangat keadaannya terpisah. Dahlah dia yang dia kena basuh sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang ke-15, berdoa selepas wuduk. Okey, ini adalah sebahagian daripada cara berwuduk. Dibasuh tangan. Basuh tangan sebelum tu dia dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Basuh tangan sampai ke pergelangan tangan. Kemudian ambil air, kumur. Kumur sebanyak 3 kali. Kemudian air kumur tu hendaklah dibuang keluar. Jangan masukkan balik ke dalam kolam air. Kalau wuduk di dalam kolam. Ketiga, menyedut air ke dalam lubang hidung, kemudian dihembuskan keluar juga. Kumur, hembus keluar. Sedut air dalam hidung, hembus keluar. Kemudian dibasuh muka. Lebih had muka dibasuh sampai ke kepala. Dia basuh lebih tak apa, biar lebih sah. Kemudian basuh tangan hingga ke siku. Sampai lebih daripada siku. Gosok semua, depan dan belakang. Kemudian basuh kepala. Basuh semua kepala, itu paling sempurna. Ataupun basuh sebahagian daripada kepala sahaja. Itu dah memadai. Kemudian basuh telinga 2 kali serentak kedua-duanya. Dari bawah tolak ke atas. Nampak dari bawah ditolak ke atas. Kemudian basuh kaki sampai lebih buku lali. Sampai lebih kawasan buku lali. Kanan dulu kemudian kiri. Celah-celah jari semua dibasuh. Sampai ke belakang tumit, sampai ke celah buku lali, belakang atas buku lali. Kemudian baca doa selepas berwuduk. Sekian, terima kasih. Kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik murid-murid, baca buku dahulu sebentar. Sebentar lagi saya akan bagi link untuk kuis. InsyaAllah tunggu kan link untuk kuis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.